Jadi hak bahasa Thai iaitu Profesor Madya Al-Ustaz Dr. Abdul Rahman Capakia bergilir dengan Ustaz Abdul Fattah Capakia. Gilir dua tu. Kalau minggu ni Abdul Rahman Capakia, minggu depan Abdul Fattah Capakia. Manakala bahasa Arab dua orang guru, yang pertama Syekh Ahmad As-Sururi dan yang kedua Mustafa Sargawi. Di antara Mustafa Sargawi dengan Syekh Ahmad Sururi gila juga. Dan bahasa Melayu saya dengan Dr. Ahmad Amin Khoya. Gila malam ni saya minggu depan tak Dr. Ahmad Amin Khoya. Gitulah serunya berarti 7 orang serumu lah. Jadi satu malam ni 4 orang. Tapi malam ni oleh kerana kita tak ada mula lagi, nak mula ni payah sikit. Abi kita terlekat dengan majlis sambutan tetamu. Banyak orang lagi lah terlekat. Maka walaupun terlekat, kita istihad kata kita nak mula, kita kena mula. Mula dalam bentuk mana tu, insya-Allah lah pasal dia dah mula ni. Insya-Allah lepas ni kita terus. Dan cara kita duduknya, pihak lelaki duduk depan ni, perempuan duduk belakang. Nak minta kepada lelaki, tak kiralah pelajar, tak kiralah guru, kalau mari lewat daripada jemaah email yang pertama, minta mari semaya ke depan ni kalau lewat, jangan semaya di belakang ni. Kerana cedek untuk talibat dan orang perempuan mari duduk. Jangan semaya di belakang ni. Jadi kalaulah orang sudah dah semaya jemaah mula-mula, lepas tu majlis pun sapa dah, orang perempuan nak naik, tapi naik tak boleh. Ada lelaki yang lewat duduk semaya belakang, punah tu. Minta istihad, Dan insya-Allah minggu depan kali yang kedua, maklumat kita akan percaya sampai kita insya-Allah tersebar. Malam ni ala kuliahnya pada ni alhamdulillah. Tayyib ikhwah yang dikasihi sekalian, kita telah bersetuju ittifaq dengan Abi setelah kita habis dah tafsir dulu surah-surah Hawami. Maka malam ni kita mula dengan surah Muhammad. Surah Muhammad yang ke-1. Dan sebagai mukadimah malam ni kita ambil 3 ayat. Dan cara kita, kalau Abi ada, Abi lah orang baca ayat, lepas tu kita pakat turun baca. Ada pemalan ni, saya rasa tak ada orang yang lebih layak daripada Syekh Ahmad Sururi. Malam ni, dia akan baca, lepas tu kita pakat turun. Mulai ia mashaf ada tangan belakang. Kita beda mashaf, kita buat halaqah tadarus Al-Quran Karim. Sehari kita akan baca turut Syekh Ahmad As-Sururi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. سنقرأ 3 آيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وكالعادة في برنامج مع القرآن، البداية أولا بالقرآن، نقرأ ثم يقرأ الحاضرون. وقد قال العلماء إن القراءة الصحيحة هي الخطوة الأولى للفهم الصحيح. إذا أردنا أن نفهم القرآن، ونحن في جلستنا هذه جلسة تدبر
جلسة فهم لكتاب الله تعالى، جلسة تدارس لكلام الله تعالى. والخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هو أن نقرأ قراءة صحيحة. الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف إن شاء الله تعالى، فنبدأ بها ونقرأ سويا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الحمد لله رب العالمين. Ustaz wedding lah, mari tolong sikit buat ada kaset dapat selesai dah, insya-Allah. Tayyib ikhwan yang dikasihi sekalian, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita baca ada 3 ayat. Ayat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang pertama, alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, iaitu
kufur dengan tauhid akan Allah. Toksi tauhid kepada Allah. Kufur dengan perjumpaan dengan Allah selepas daripada mati. Ada mati beri sangat, ada apa hancur mudah. Dia toksi beriman, toksi percaya. Dia kufur dengan liqa Allah selepas daripada mati. Dan dia toksi beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur dengan ayat-ayat Allah dan kufur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu allazina kafaru, orang yang kufur. Tak cukup dengan hanya kufur, bahkan wasaddu an sabilillah, menyekat, menghalang diri dia sendiri dan orang lain daripada masuk ke dalam agama Islam. Sekat orang supaya tidak ikut Al-Quran. Sekat orang supaya tidak ikut Al-Haq. Sekat orang supaya tidak berada di atas Al-Islam. Sekat orang daripada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kerja orang yang kufur. Kerja orang bukan Islam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, riwayat apa boleh tahu ada royak sifat orang kafir dalam Quran. Royak orang kafir belah tu belah ni, belah tu belah ni. Dia kafir dah lagi ya. Kita orang Islam ni patutnya kita tahu sifat lah mana. Jadi kalau kita tengok di sini Allah Subhanahu wa taala royak kita orang kafir, sifat orang kafir belah ni. Inilah perangai tingkah laku sifat orang yang kufur. Maka siapa saja yang buat perangai macam ni, ada gapo lah sekali dengan dia dah tu. Walaupun dia boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita kira sekat juga orang tak masuk Islam. Kita ada sekat orang juga daripada mengikut Al-Quranul Karim. Kita ada sekat orang jangan turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada sekat orang jangan turut Al-Haq Al-Islam. Kita orang Islam. Supo tak dengar orang kafir tadi, hak kufur tadi, amalan perbuatan tadi. Supo. Kalaulah orang kafir dimarah oleh Allah, dia ada sekat orang daripada Islam. Maka kita pun orang Islam juga kalau kita sekat orang jangan masuk dalam Islam, saya marah supaya dengan dia juga. Dia marah di perangai. Allah bukan marah kepada Aidan. Allah bukan benci kepada Mr. Brown. Allah marah kepada Aidan, marah kepada perangai dia tu. Marah kepada amalan. Marah kepada sifat. Maka kalau kita mengucap 2 kalimah syahadat orang Islam, kalau kita kedua perangai supaya mutu juga sekat orang jangan turut Quran, jangan turut Islam, jangan turut Al-Haq, buku tu walau tak marah je. Kita tak kasih hamba dia, tapi perangai kita buat tu tak marah. Allahu Akbar. Oleh itu ikhwah yang dikasih sekalian, kita mai dengar sifat-sifat orang kafir, perbuatan orang kafir yang Allah marah ni, maka kita pisah, hindar, pisah jauh daripada perbuatan macam tu. Apabila dia kufur, apabila dia menyekat manusia supaya tidak mentauhidkan Allah dan tidak meluk agama Islam, natijah keduanya adalla a'malahum, maka Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka itu. Maksudnya Allah menyesatkan perbuatan mereka itu, amalan kebaikan mereka tidak diberi harga oleh Allah. Amalan kebaikan yang mereka buat, makan kepada orang ke, buat silatul arham ke, buat tu, buat ni kebaikan, banyak dia buat. Tapi dengan sebab dia ada sifat letah tu, maka amalan dia free, sia-sia di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Tak ada kesan sikit habuk, tak ada boleh pahala sikit habuk. Waliyazbillah min zalik.
Allah ikhwan yang dikasihi sekalian, dan kita beringat semoga kita menjadi hamba Allah yang buat amalan, buat ibadat, buat kebajikan, diberi balasan pahala oleh Allah. Pada hari kiamat kita boleh terima. Waktu lahir kita dah nak. Taib ayat yang kedua. Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Gapo maksud beriman di sini? Beriman dengan Allah. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan ayat-ayat Allah dan beriman dengan Rasulullah dan beriman dengan hari perjumpaan dia dengan Allah, dan dia menunaikan fardu-fardu yang difardukan oleh Allah, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah, maka itulah dikatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Ini syarat orang masuk syurga sikit ya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dua-duanya boleh masuk syurga. Orang beriman dan beramal soleh sahaja yang boleh masuk syurga pada hari kiamat nanti. Marilah amal lain banyak sebanyak mana pun tidak ada harga kalau tidak ada iman. Kalau orang beriman, iman dia kena membuahkan. Deriyah hak subut dia tumbuk buah. Dia ada kuning turu tak tumbuk buah, cayalah. Iman yang subut dia boleh tumbuk buah. Kalau iman dia kuru belek tak tumbuk buah. Iman yang subut buah dia apa? Al-a'malus solihah. Amal soleh. Kalau orang betul-betul iman dia betul, iman dia kena, iman dia kuat, iman dia tinggi menggunung, dia tumbuk buah amalan soleh. Tak boleh duduk dia kalau tidak mengerjakan amalan soleh. Maka amalan soleh daripada iman itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh sedekah untuk masjid 1 juta. Pada orang miskin 3 juta. Tapi tidak ada iman saja tak boleh pahala. Dia mau tu amalan soleh dia molek sungguh, semaya tahajud lah, semaya witir lah, semaya duha lah, infak harta banyak dia. Haji tak berapa kali dah, umrah tak berapa kali dah. Tapi iman dia nak kurang sikit menyeleweng tu. Tak boleh jadi amalan soleh. Nak jadi balatu, jadi molek. Kalau tidak dengan iman yang betul. Oleh itu ikhwan dan sekalian, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim, dan mereka beriman dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu ialah al-haqqu, benar, diturunkan min rabbihim, daripada Tuhan mereka, iaitu Quran lah. Beriman dengan Al-Quranul Karim. Kita ingat dah rukun iman ada ni perkara dah. Beriman dengan Allah, 1, 2, 3, beriman dengan kitab-kitab Allah termasuk Al-Quranul Karim. Di sini tengok, orang yang beriman dan beramal soleh dia beriman dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Saya nak tanya apa kita, balah mana kita nak beriman dengan Al-Quran? Kalau kata beriman dengan Al-Quran, aku beriman dengan Al-Quran, jangan Allah tadi kata ingat dah beriman dengan Al-Quran menjadi rukun iman. Kalau kita nak tanya balah mana beriman dengan Al-Quran, kok kita jawab dalam pengamal. Saya pernah pergi ceramah di satu kampung orang ramai. Saya tanya, kata, "Pok kita duk beriman dah daripada haluh lagi dah sampai dia ni tua, ada umur 60, 70, 80 pun ada ni. Nak tanya sungguh balah mana kita beriman dengan Quran?" Saya jawab, kata, Quran ni kita kena belajar, boleh baca, lepas tu kita kena baca. Bila? Habis. Tu, cara beriman, kena kata kita kena belajar Quran, lepas tu kena baca. Jawab sekali lagi, saya tambah sekali lagi, Ustaz.
Belajar boleh baca, lepas tu kita baca, lepas tu kita hafal. Lepas tu jawab sekali lagi, kita belajar baca, boleh baca, kita baca, kita hafal, tak boleh beramal tu kira sesat. Ada juga berimej balas tu. Kalau tu Quran sesat. Ada sekali lagi dia kata berimej dengan Quran ni kena belajar baca bolehlah, lepas tu kita baca, kita hafal. Lepas tu kita anggap kata Quran ni satu kitab yang mulia yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sipai kursi tak boleh, kena sipai lemari, tempat tinggi, hormat ke dia. Lepas tu dengan sebab keberkatan Al-Quran ni, tak dah kereta tak balik, tak dah rumah selamat, tak dapat kedai maju, tak dekat pinggir benda tak masuk. Beriman dengan Al-Quran. Ada balas tu. Alhamdulillah. Tak pernah beriman dengan Al-Quran, tapi beriman balas tu. Allahu Akbar. Di mana Tuhan ayat kata hudal linnas, Al-Quran merupakan nur, Al-Quran merupakan mau'izah, Al-Quran merupakan furqan. Al-Quran Allah banyak. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi izni rabbihim. Duk di mana ayat-ayat macam boleh tak masuk dalam ruku iman dia. Nah, beriman dengan Al-Quranul Karim menjadi salah satu orang yang beriman dan beramal soleh. Lima kena. Saya tak nak cakap melalui email ke balas mana kalau masa ada. Dah. Pentingnya kalau beriman sebut ayat tadi tak kena. Kena beriman dengan Al-Quran, bahawa Al-Quran ni satu kitab yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi panduan hidup, untuk menjadi manhajul hayah kita. Kita nak hidup bala mana kena turut Quran, nak berjalan bala mana kena turut Quran, berakhlak bala mana turut Quran. Kita nak akidah bala mana kena turut Quran, nak beriman bala mana kena turut Quran, nak mentauhidkan Allah bala mana kena turut Al-Quranul Karim. Banyak kata segala cara hidup kita kena berpandu kepada Al-Quranul Karim. Lepas tu kena serumo, ya ayyuhallazina amanu qulu fis silmi kafah. Oleh tu ikhwah yang dikasih sekalian, yang hari ini kita tengah perang dengan masyarakat, dengan setan lah, dengan setan. Setan sekat lama dah kita dengan Quran. Setan tu sewi hidup Quran. Bukan tempat kita saja, seluruh dunia setan tak jauh. Sebab itulah fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Dengan Quran tak boleh. Setan marah sungguh-sungguh. Nah, kita duk malam mana kita nak sebar sungguh Quran ni, dia kena dengan setan. Pas setan kalau dulu mu jangan baca Quran. Siapa baca Quran tak kena salah berdosa. Ada mun duk baca, duk baca. Kalau baca Quran, aku baca Quran tak kena berdosa. Demon tak ada baca le Quran. Tak ada berdosa. Baik mana? Baca berdosa, tak baca tak berdosa. Baik mana? Baik tak baca kan. Ni setan main. Ada baca Quran? Oh, yelah boleh tak baca. Baca berdosa, Masya Allah. Pamari selagi setan tak pergi kita apa ni. Siapa apa Quran gila isi. Orang ni apa Quran gila. Orang tak apa tak gila. Baik tak gila. Dia tak apa tak gila. Apa gila? Allah. Mari baru ni pulaknya siapa turun Quran sesat. Tak turun Quran tak sesat. Masya Allah. Dia betul di bila tak tahu lah. Buat usaha nak mendekat dengan Quran, jangan Quran sesat. Dari berkelak mata pah, tak ada kena mengenal dengan panduan Allah, tak ada kena mengenal dengan Quran dengan hadis, tak sesat. Allah setannya mai sungguh. Sebab itulah ikhwah yang dikasih sekalian, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafar anhum sayyiatihim. Orang biasa saat ni, biasa allazina amanu, biasa wa amilus solihat, biasa amanu bima nuzila ala Muhammad. Allah menghapuskan kesalahan mereka. Allah kesalahan gapo dosa dia lebih baik Allah hapus. Belaka kita nak kita hapus dosa kita. No. Sebabnya kita tak boleh buat dosa bersama dengan kita masuk ke dalam lubang kubur. Kita menghapus nafas yang terakhir masuk ke dalam lubang kubur, kita membawa dosa bersama masuk ke dalam lubang kubur, tak boleh masuk syurga melainkan kena dibersihkan dalam neraka dulu. Allah mugi.
Hak kita nak balas mana? Kita menghambut nafas yang terakhir, masuk ke dalam kubur, tidak ada dosa bersama dengan kita. Selamat. Lepas tu, kita tak berdosa. Tak berdosa. Lepas tu balas mana ni masuk ke dalam kubur tidak dosa? Dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara hak tu ayat malam ni dia nak ampun dosanya ialah allazina amanu wa aminus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad, maka orang ni dosa habis saya. Kita pisah balas tu insya-Allah. Bukan sekadar Allah menghapuskan dosa, bahkan wa aslaha balahum, memperbaiki keadaan mereka. Memperbaiki keadaan mereka, dok mula, dok kaguk, dok maksiat, tak maksiat dah dengan Allah. Dok mungkar, tak melakukan dah tak mungkar. Hak dok bersyirik, tak bersyirik dah, tak buat jahat dah. Itulah wa aslaha bainahum. Jadi molek jadi comel lah. Kereta hak dok kepek kelok gapo tong beki biar dia betul molek. Tak nak kelok dah kereta. Oh dulu kereta pun kelok ada lah beki dah. Siapa beki? Allah beki kita. Nah, selamatlah kita. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang terakhir iaitu ayat yang ketiga pada malam ini, zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Dua kumpulan saat ni. Kalau kita dengar dah saat ni, orang kafir gapo dia tu balas dia, dan orang yang iaitu orang yang menyekat orang daripada jalan Allah, balas dia adalla a'malahu, amalnya free. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan Al-Quran, jadi Tuhan bagi atau hapuskan dosa dia, kesalahan dia, dan Tuhan bagi kedudukan dia. Jadi keadaan balas tu zalika balas tu sakning tu apa dia? Iaitu bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Pucuk besar yang boleh Allah tidak terima amalan orang yang kafaru dan orang yang menyikat manusia daripada al-Islam. Pucuk besarnya ialah mereka mengikut syaitan. Ittaba'u al-batil. Dengan sebab mereka mengikut kebatilan iaitu syaitan. Gapo amalan syaitan yang disuruh oleh syaitan, perbuatan yang digalak oleh syaitan, maka dia pun bakat turut syaitan, turut kebatilan. Syaitan ni kita paling takut sekali. Dia suruh kita buat benda jahat. Kita dah keliru nak pertama buat benda jahat. Kita tahu dia buat benda jahat. Tapi yang kita paling takut syaitan lagi makan kejahatan tadi, kita rasa jangan tengok dia. Pasal kena tengok dia. Dia kata kau orang lepeh. Aku tak boleh terima kata kau orang bodoh ni, kunoh ni. Tapi saya pergi makan. Kalau kata kau orang, dia mula hebat sungguh. Dia mula megah sungguh. Mula baik orang. Jadi bahasa kena, bahasa mulai. Dia buat benda maksiat cerak-cerak nak ke bahu lagi. Hebat bebek. Allah. Di hari ini ikhwah yang dikasih sekalian, masyarakat kita banyak hidup berbangga dengan benda maksiat, bahasa bermegah, bahasa hebat. Setiap lapisan. Kalau lapisan dah ketumbuh, boleh minum dah ketumbuh, masuk nebel jauh dia. Hebat itu. Apa? Syaitan menghiaskan. Ini yang paling kita takut sekali. Perempuan jangan hudoh juga. Panah yang tepat. Bukan sekadar panah, urat kau dah ke muka. Aku tak mau cekak dia ni. Tapi saya lagi bubur bedak belinggak ke mata tepat. Jangan ngok boleh cu. Jangan ngok demo tak apalah. Kahwin nak demo tak apa, kahwin nak demo. Jangan tu. Jadi boleh orang tak apa ni urat tepat di muka tu masa kena. Buat apa? Rasa jangan kan setan mungkin. Kita buat benda maksiat, benda jahat, benda karuk. Cerak dah tak molek. Tapi bahasa kena kita buat benda tu. Bahasa molek buat benda tu. Bahasa comel benda tu. Syaitan menghiaskan. Ini yang paling kita takut sekali. Sebab itulah dia ni. Dia turut setan.
Terus setan membuatkan dia jadi kufu, jadi syirik, buat maksiat dan sebagainya. Dan wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Apa? Iaitu mengikut Al-Quran. Mengikut Al-Quran, at-tauhid wal amalus salih. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitulah apa ni Allah menjelaskan keadaan mereka, iaitu orang kafir amalannya akan dihapus, tak ada sekarang apa boleh, sedangkan orang mukmin kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Itu dia. Orang mukmin pahala saya bagi, patut hapus dosa. Orang kafir, orang kufur seperti tak ni dah. Amalan dia, kebaikan dia, saya hapus, tak ada boleh sekarang apa. Orang yang kufur, menyekat orang daripada Allah Subhanahu wa taala, tak masuk Islam, tak ikut Islam, saya hapus amalan kebaikan. Orang beriman dengan Allah, beramal soleh, beriman dengan Al-Quran, saya hapus juga, hapus kesalahan. Kedua-dua saya hapus. Tapi orang ni hapus dosa, hapus pahala. Orang ni hapus dosa, kesalahan. Wallahu a'lam. Patut kita pergi kepada Syekh As-Sururi untuk buat kulasah dalam bahasa Arab, insya-Allah. Dipersilakan. Tafadhal ya Syekh Ahmad Sururi. Itu wedding. Wedding apa? Tak. Boleh. Boleh sikit bahasa Sia nya. Kalau jauh tak Sia. Sikit. Tafadhal. الحمد لله رب العالمين. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سميت هذه السورة بسورة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، وكذلك ترجمت يعني في صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وكذلك في التفاسير ثبتت بهذا الاسم وهو الاسم الأشهر. وسميت أيضا هذه السورة بسورة القتال، بسورة القتال. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فسميت سورة القتال. وأيضا روي في بعض الروايات في صحيح البخاري باسم آخر سورة الذين كفروا، هكذا سورة الذين كفروا، لكن الاسم الذي اشتهر عند المحدثين في كتب السنة يعني الذي اشتهر وكثر، وعند المفسرين سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أغراض هذه السورة، أهدافها: أول هدف من أهدافها بيان أقسام الناس ومن يرضاهم الله ومن لا يرضاهم، أحوالهم، صفاتهم. ثم ذكر الإسلام يدعو إلى السلم، لكن في تعامله مع المخالفين بحسب مستوى درجة المخالفة يأمر بالقتال. فهذه السورة من أغراضها الحث على القتال وترغيب المسلمين فيه، وذكر يعني أوصاف المقاتلين وما أعد الله لهم، فقد ذكر الجنة وما أعد الله لهم، وذكر أيضا حال المنافقين الذين يثبطون عن قتال المشركين، فحذر منهم في ثنايا هذه السورة. هذه بعض أغراضها. وقد قال الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث التي ذكرها الله، التي قرأناها في مقدمة هذه الجلسة، وهي قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا الصنف الثاني. ثم في الآية الثالثة ذكر سبب هذا التقسيم وتلك الأوصاف لهما. هذه الآيات الثلاث هي توطئة، هي مقدمة لما سيأتي به الأمر. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لماذا يا رب؟
هذه أوصافهم السابقة. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ذكرهم بثلاثة أوصاف. أولا أنهم كفروا، والكفر هنا يعني يحتمل معاني متعددة، منها كما قال المفسرون ينصرف إلى الشرك، أشركوا مع الله عز وجل وعبدوا مع الله عز وجل أوثانا وأصناما، بل وعبدت آلهة أخرى من دون الله تعالى. فهذا المعنى الأول للشرك أو الوصف الأول لهم، الذين كفروا. الوصف الثاني صدوا عن سبيل الله، استحقوا هذه العقوبات كلها ليس فقط لأنهم كفروا وكان هذا الكفر خاصا بهم، بل انتقلوا إلى أن يصدوا عن سبيل الله، إلى أن يخذلوا الناس ويشوهوا دين الله ويقفوا في وجه الصالحين وفي وجه دين الله حتى يصل إلى قلوب الناس. فهم صدوا عن سبيل الله. وسبيل الله عز وجل معناه دين الله. قال المفسرون استعير لفظ سبيل بدلا عن كلمة الدين، لأن الدين هو الطريق الذي يوصلنا إلى الله عز وجل. فكذلك لفظ السبيل يطلق في اللغة على الطريق. لذلك ربي قال في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. طريق السبيل يعني بمعنى الدين، دين الله عز وجل. فالذين الوصف الأول كفروا ولم يكتفوا بكفرهم، هذا لم يقتصر عليهم، بل أصبحوا دعاة إلى كفرهم، بل أصبحوا يصدون ويمنعون ويضيقون على كل من يريد أن يدخل في دين الله عز وجل أو أن يسمع كلام الله عز وجل. هذا الوصف الثاني، وصدوا عن سبيل الله، تحول من كافر على نفسه إلى كافر حربي يحارب الله ورسوله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الوصف الثالث وصفهم بالضلال، أنهم في تخبط، في أن كل أعمالهم هي في ضلال. فلا ننخدع بما هم فيه، لا ننخدع بأن هذه الأعمال التي هم فيها وإن بدا في ظاهرها أنها أعمال نافعة وناجحة، لكنها في الحقيقة أعمال ضلال تؤدي إلى التخبط والضياع. ما نشهده اليوم من تخبط العالم والظلم الموجود فيه، سواء الظلم الفردي أو الظلم الأسري أو الظلم الاجتماعي العام أو على مستوى الدول. هذا الظلم الذي يحدث هو بسبب البعد عن منهج الله عز وجل. هذا هو نوع من الضلال. قال أضل أعمالهم، ثلاث صفات. وبالمقابل استخدام أسلوب من الأساليب العربية المقابلة، ذكر المؤمنين ثم ذكر ثلاث صفات لهم. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. آمنوا بما نزل على محمد حتى يخرج الذين آمنوا بالأنبياء السابقين ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، أي والحال أن هذا الذي أنزل على محمد هو الحق الناسخ لجميع الديانات السابقة، الذي لا يقبل إيمان المؤمن إلا به، ولا يرتضى الدين إلا هذا الدين الأخير. فقد قال إن الدين عند الله الإسلام وهو الحق من ربهم. جزاؤهم ماذا؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والهدية الأولى كفر عنهم سيئاتهم، فبدأ بالإيمان الذي هو عمل أيضا ولكن عمل للقلب. آمنوا وعملوا الصالحات. حتى يقبل العمل الصالح لا بد أن يسبقه الإيمان. لذلك كان المشركون قديما كانوا يعملون أعمال في ظاهرها البر، من صلة الرحم، من يعني إغاثة الملهوف، من الإطعام، يطعمون الفقراء، يتصدقون على الناس، كانوا يفعلون أعمال البر والخير. لكن هل هي مقبولة منهم؟ إذا لم يسبقها الإيمان لا قيمة لها. فالإيمان المقدمة الأولى لقبول العمل. فوصفهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان يسبق أولا، الإيمان عمل قلبي وهو التصديق بالله عز وجل وبرسله وبكتبه وبكل شرائعه.
قال وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. هذا الدين الخاتم الذي ارتضاه الله للبشر. كفر عنهم سيئاتهم، ما يوحي إلينا بأن العمل الصالح يكفر الله عز وجل به السيئات التي تحدث منا. هذا الدين يتعامل معنا كبشر، نحن بشر نخطئ، يجري علينا الخطأ والصواب، فما دمنا كذلك إذا أخطأنا خلاص أبيض أسود، لا، في دين الله إذا أخطأ الإنسان وتاب واستغفر قبل منه توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم. قال ربي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تؤت كبيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم. المشركين والكفار أضل أعمالهم، هم في ضلال، في تخبط، بينما المؤمنين أصلح بالهم، جعلهم في صلاح. والبال ما هو؟ بعض المفسرين قالوا بالهم أي شأنهم أو حالهم. وتقرر عند ابن عطية الأندلسي قال بالهم معنى قلوبهم، أصلح القلب الذي هو محل التفكير والإدراك. وقد شاع هذا عند العرب كثيرا أن البال ينصرف إلى محل التفكير، محل الإدراك. أصلح بالهم أي جعل تفكيرهم تفكيرا واضحا معقولا، يعني الحياة عندهم واضحة جدا. المسلم المؤمن الحياة عنده واضحة. أنا جئت إلى الدنيا لماذا؟ من الذي خلقني؟ أين أذهب في المستقبل؟ بعد أن أموت أين أذهب؟ هذه المفاهيم أو هذا الوضوح غائب عند كثير من البشر الذين ضلوا عن هذا السبيل. قال وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. والباء هنا سببية. لماذا أضل أعمالهم وهؤلاء أصلح بالهم؟ لماذا؟ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. هل أن الله عز وجل هكذا الكفار خلقهم وأراد لهم الكفر وأراد لهم التعذيب؟ هنا الآية هذه توضح لنا هذا المفهوم. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فكان اتباع الباطل منهم ابتداء. أنت خلقك الله وجعلك مخير بين اتباع الحق أو اتباع الباطل، وهذه المزية التي أعطاها الله عز وجل للإنسان، فلم يسلبه الحرية بل وضع له العقل الذي هو مناط التكليف، ووضح له طريق الخير وطريق الشر، طريق الكفر وطريق الإيمان. وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا ابتداء أنت إذا أردت الهدى قال ربي والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين كفروا أضل أعمالهم. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، إذن هم اتبعوا الباطل ابتداء فأضل أعمالهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ونختم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وفي هذه لفتة وعبرة. كذلك وإن كان السياق الذي جاء في الثلاث الآيات الأولى المقدمة هذه في أول السورة خاصا بأصحاب قريش أو يعني فيها سبب نزول لفئة من الناس، لكن هذا لا يعفي الأمم المتأخرة. فكما أضل هؤلاء كما حدث لهم سيحدث لكل من يسير في طريقه. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فمثلنا واضح، إما في طريق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، نعوذ بالله من هذا الطريق، أو في طريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
Syukran jazakumullah khair kepada Syekh Sururi. Patut oleh kerana bahasa Thai malam ni kita buat pelatihan yang usul kedua-dua. Sebab tu kita nak memenuhkan masa nak tak faham bahasa Melayu tu boleh reti juga sikit sebanyak bahasa Sia. Dah kita dah minta wedding mai tambah sikit dah. Mai seru sikit dengan bahasa Sia. Orang berganti tapi saya yakin dengan bahasa dia dan persebakan dia boleh buat jadi kita reti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah แค่จับประเด็นสั้นๆนะครับในส่วนของภาษาไทยนะครับจากที่เราได้ฟังนะครับสุเราะห์มุฮัมมัดนะครับ3อายะห์คืนนี้นะครับเราได้ฟังภาษามลายูที่อุสตัดดิงได้นำเสนอแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับทีนี้ในส่วนของประเด็นจะประเด็นเป็นภาษาไทยนิดหน่อยนะครับให้พวกเราได้เข้าใจเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจภาษามลายูนะครับก็ตามที่ผมได้จับประเด็นนิดหน่อยนะครับก็คืออายะแรกนะครับอัลลาซีนะกะฟารุวะศ็อดดูอันซะบิลิลลาห์อัฎลละอะมาละฮุมคือใน3อายะนี้นี่ผมสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คืออัลลาซีนะกะฟารูแล้วก็ประเภทที่2วัลลาซีนะอามานูนะครับแล้วก็แต่2ประเภทนี้เนี่ยผู้ที่กุฟรผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยวะซัดดูอันซาบิลิลลาห์คือจะปิดกั้นเส้นทางสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นอัฎลละอะมาละฮุมเป็นพฤติกรรมที่หลงทางนะครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือผู้ที่กุฟรผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับมาที่2นะครับก็คือวัลลาซีนะอามานูคือผู้ที่ศรัทธาเนี่ยผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือมีลักษณะก็คือวะอะมลุสซอลิฮาตคือเขาเหล่านั้นเนี่ยจะปฏิบัติอามัลที่ดีนะครับแล้วก็วะอามานูบิมานุซิลาอะลามุฮัมมัดแล้วก็จะศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลกุรอานนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อายะสุดท้ายเนี่ยซาลิกะบิอันนัลลซีนะกะฟารุตตะบะอุลบาติลาwa annal ladzina amanu tabau'ul haqqa min rabbihim แล้วก็อีกคุณลักษณะหนึ่งเช่นกันก็คืออัลลาซีนะกะฟารุตตะบะอุลบาติลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามอัลบาติลคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนี่คือเป็นคุณลักษณะของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องของอัลบาติลนั้นนะครับคิดว่าพวกเราน่าจะเข้าใจนะครับว่าอะไรคือบาติลนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าอันนัลลซีนะอามานุตตะบะอุลฮักกอมิร็อบบิฮิมแล้วก็สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะปฏิบัติตามอัลฮักก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คืออัลกุรอานและก็อัสซุนนะห์ที่นำโดย
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธานะครับเป็นเรื่องชัดเจนนะครับผู้กุฟรก็คือจะปิดกั้นแนวทางสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่อีมานก็คือจะปฏิบัติอามัลศอลิห์นะครับการปฏิบัติตามอามัลศอลิห์ของผู้ศรัทธานี่ก็คือวะอามานูบิมานุซิลาอะลามุฮัมมัดก็คืออัลกุรอานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะปฏิบัติตามสิ่งที่บาติลสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ได้มาจากอัลกุรอานไม่ได้มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แน่นอนเหลือเกินนะครับผู้ที่อามัลผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะปฏิบัติตามอัลฮักก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลลอฮุอะลัมSyukran, jazakumullah khair. Terima kasih kepada Tuan Nuruddin yang memberi kupasan sedikit dalam bahasa Thai. Agak kita boleh ya. Ikhwan yang dikasihi sekalian, di antara hidayat pertunjukan ayat 3 ayat di awal surah Muhammad tadi, yang pertama Allah memberi keterangan 2 jalan. Satu jalan orang yang berjaya dan yang kedua jalan orang yang rugi. Orang yang berjaya tempat dia syurga, orang yang rugi al-khusran tempat dia neraka. Jelas tadi perbezaan di antara 2 golongan manusia. Siapa nak pergi ke syurga dan siapa nak pergi ke neraka. Jalan orang yang berjaya ialah al-iman wal amalus soleh dan beriman dengan Al-Quran. Kalau ada 3 perkara ni, jaya seru sampai kepada syurga pada hari kiamat nanti. Wa tariqul khusran asyirku wal ma'asi. Syirik, maksiat, kufur, ingkar akan Al-Quran, ingkar akan Rasul, ingkar akan apa yang dibawa oleh Rasul. Ni jalan ni segeruk kat dunia ni. Lepas tu pergi mana sugi ke neraka pada hari kiamat nanti. 2 golongan ni je. Al-falah wal khusran. Al-falah berakhir dengan syurga, al-jannah. Al-khusran berakhir dia neraka. Alhamdulillah kita boleh ambil dapat lain ni. Kalau kita nak syurga, kena balan ni. Kita sampai kepada syurga. Kita terus pergi neraka. Oh, apa pasal ni? Kena pergi neraka terus. Di antaranya wasaddu an sabilillah. Jangan neraka. Dan yang kedua hidayat daripada ayat juga ialah menerangkan amalan-amalan kebaikan, amal birri. Tapi dia tu kufur. Dia bersyirik. Orang syirik, orang kufur, lepas tu dia buat amalan kebaikan banyak, tidak memberi faedah sedikit pun. Tidak memberi manfaat sedikit pun kepada tuai dia, tuai hak buat tadi, tuai kufur, tuai syirik tadi. Bila tak ada faedah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kadang-kadang di atas dunia kita nampak beri faedah juga ke dia. Kadang-kadang dia duk beri korang, harta dia kau banyak, sedekah kau banyak, harta dia kau beri kau banyak. Nampak-nampak di dunia, tapi di akhirat jelas tak ada sedikit pun balasan daripada Allah. Allah hapus amalan kebaikan dia. Allah waliyazbillah min zalik. Dan yang ketiga saning yang kita boleh ambil hidayat daripada ketiga-tiga ayat ini, yang boleh Allah mai dak royak perbandingi orang kafir suk dengan balas tu, orang mukmin, orang beriman suk balas tu. Tujuannya ialah nak memberi hidayat kepada manusia, kepada orang beriman, supaya boleh sampai kepada kejayaan.
Dia royak orang kafir balatu, orang beriman balatu, tujuannya nak beri hidayah petunjuk kepada kita semua manusia ni boleh jadi orang yang berjaya. Nak beri dapat situ itu macam dia royak tu. Kalau siapa nak jadi orang berjaya, tengoklah. Dan nak jadi orang lepas pada neraka. Dan nak kita semua ni masuk syurga. Nak kita berjaya, nak kita lepas pada neraka, nak kita masuk syurga, tengoklah sifat-sifat perangai-perangai amalan-amalan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jelas tadi perbezaan di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Tak ada masa keliru sikit apa. Mudah faham, mudah nyata. Alhamdulillah. Kita ada masa 5 minit lagi. 5 minit lagi ni kita nak buka siapa nak tambah, nak talik sikit. Nak tanya pun boleh. 5 minit. Nah, ada soalan. Ada nak tambah sikit. Nah. Tak apa, kita nak berhenti dah. Nak berhenti dah, insya-Allah. Kita berhenti sampai pukul 8 dah. Lepas tu tak ada apa dah. Tak ada apa nak kata apa dah. Dah. Kita tutup kali dah, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebagai malam pertama dan minggu depan pukul 7 kita mula. Abi kita marilah. Nak minta pun kita sapa-sapa lagi lah deh. Kaum wanita tak ada mari lagi, tak tahu dah. Insya-Allah. Timngan kita pun ahli jatuh kuasa masjid kita 20 orang lebih. Tapi oleh kerana kali pertama itu ikat habis dah. Mari orang lainnya 3 orang. 20 lebih. Kalau ahli jatuh kuasa masjid aja penuh lah. Dah. Tapi oleh kerana malam pertama ni sibuk. Masih kerja tak apa nak clear masa kerja demo tu. Insya-Allah minggu depan bersama-samalah dengan kenakan makan masjid dan musyarikin terdiri pada pelajar-pelajar dan tenaga-tenaga kerja di kuliah kita jamiah, insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa